Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa usalli wa usallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Yahya, Saudara Sulaiman, ini gabungan aneh. Tapi alhamdulillah kita lihat ada kemajuannya. Ya, bahawa dalam sejarah politik tanah air, pengurusan negara, kadang-kadang masa dan keadaan menuntut kita membuat sedikit sebanyak anjakan, asalkan nawaitunya adalah untuk mengangkat martabat umat dan negara. Malam ini kita sama-sama dalam menyambut Ma'al Hijrah. Kebetulan pagi tadi saya sambut Tuanku Yang di-Pertuan Agong, sambutan Ma'al Hijrah di Dewan UMNO. Kebetulan jadi kami duk bergurau Tuanku Agong ni perhimpunan apa pula ni. Jadi bila sampai saya teringat, elok juga saya menempatkan waktu nak uji semangat kerjasama di antara dua parti. Saya fikir esok saya nak ke Vietnam, lawatan rasmi. Kemudian balik pada Vietnam terus ke Gombak. Kemudian berikutnya adalah program yang lain. Hari Ahad selain beberapa program lain, malam itu Maghrib dengan Syekh Abu Bakar, seorang ulama hadis yang terkemuka di dunia, yang kita undang dan berikan anugerah tokoh Ma'al Hijrah antarabangsa. Jadi saya jumpa dia nak bagi sampai ucapan penting, memperkenalkan dia ini di dunia sekarang yang mengupas atau syarah hadis Sahih Bukhari. Ini Syekh Abu Bakar dari Kerala, India. Jadi kita akan meluncurkan dan dia mengupas tentang syarah kepada Sahih Al-Bukhari. Itu di Masjid Putra pada hari Ahad. Jadi acara dah penuh. Di kebetulan malam ni ada ruang sedikit saja. Ada mesyuarat saya percepatkan tadi, dan untuk sampai ke Tanjung Karang. Ini Permatang dengan Sungai Burung ni dah lama seperti tak sampai, dan ada sejarahnya. Kawan-kawan yang lama pun tahu pasang surutnya. Saya mula kenal Matang Sungai Burung ni semasa Allahyarham Datuk Kamu Zaman lagi Ketua UMNO bahagian, sampailah sekarang, dan sudah juga hadapi pelbagai hal. Tapi tak apa, saya akan sampai ke situ. Tapi maknanya, biar kita renung sebentar makna peristiwa hijrah. Hijratun Nabi Muhammad SAW dari Makkatul Mukarramah ke Yathrib, yang kemudian dinamakan semula oleh Nabi Muhammad SAW Madinah Al-Munawwarah. Nama asalnya Yathrib. Ini satu episod sejarah yang luar biasa, sejarah dunia luar biasa. Sanggup meninggalkan kampung halaman, membawa perubahan dan mesej perubahan. Bukan soal tempat saja. Apa dia yang ditinggalkan? Yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW itu ialah budaya dan sistem. Sistem yang zalim, sistem yang korup atau rasuah, sistem yang merendahkan darjat wanita, yang menghilangkan sifat insan manusia, pembunuhan anak, tidak ada prinsip dan rukun, siapa yang pembesar dia yang berkuasa, dan ini ditinggalkan. Sikap perkauman yang sempit,
sampai tidak kira hukum. Dia ikut kabilah dia, dia ikut puak dia. Betul pun betul, tak betul pun betul. Curi pun betul, rasuah pun betul, ya. Hina orang pun betul, maki, hamun, mencarut pun jawabnya Allahu Akbar. Ini ciri ini yang dihapuskan dalam budaya yang disebut ciri atau budaya masyarakat jahiliah. Apa dia? Maulana Abul Hasan Ali Nadwi, seorang ulama besar India, dia pernah kupas. Dia kata characteristics of a jahiliyah society. Jangan kena dengar betul tu. Ciri dia, saya tak mau sebut masyarakat jahiliyah yang sepenuhnya, kerana sekarang mana orang bunuh anak, tak ada. Mana orang pergi zalim, pergi tembak orang dan lepas-lepas begitu, tak mudah. Tetapi ciri dia ada. Kata Maulana Abul Hasan Ali Nadwi, ciri masyarakat jahiliyah itu bermula dengan orang yang berkuasa. Bila dia ada kuasa, dia buat sewenang-wenangnya. Dia tak ikut rukun dan hukum. Dia suka parti itu, dia sokong. Tak suka parti itu, pada ketika itu tak ikut peraturan pun, dia tutup akaunnya. Kena dulu kan, ingat? Boleh buat apa pun, tapi mesti ikut rukun dan alasan, bukan kerana pertahankan kuasa. Yang berkuasa itu mesti tunduk kepada hukum, ya. Maknanya bukan ketua, presiden, raja, perdana menteri yang boleh mengatur. Dia boleh mengatur berdasarkan hukum. Saya tidak boleh hukum orang itu salah selagi tidak disiasat, didakwa, diserah pada mahkamah. Itu proses dia. Kalau kita langgar ini semua, pernah berlaku, saya alami lama juga, tetapi pengalaman baru-baru ini pun memang menyakitkan. Saya kata bukan soal tutup akaun, keputusan mengharamkan parti. Setuju dengan kita, halal. Tak setuju dengan kita, haram. Maka itulah keputusan yang saya sebut beberapa kali baru ini. Bagaimana satu Perdana Menteri pada ketika itu ambil keputusan mau mengharamkan UMNO. Masa itu sudah tahu saya lawan UMNO, ya? Memang ibu tahu. Tetapi nak haramkan satu parti yang ada bawa sejarah perjuangan kebangsaan Melayu, yang maknanya sinonim, tak boleh kita lupa. Kita tak setuju bab, tapi jangan padam sejarah, ya. Itu sebagai contoh dia lah. Tapi saya nak bawa tadi ciri yang disebut, ya. Sebab itu kita tengok sistem penjajah dulu itu dan sistem raja-raja sebelum Islam, bagaimana kezaliman, ya. Suka putri ambil, tak ambil dibunuhnya seluruh keluarga kalau tidak dipersetujui. Ini yang disebut oleh Maulana Abul Hasan Ali Nadawi sebagai ciri pertama, yaitu orang berkuasa dia zalim. Keduanya orang kaya, dia kaya melalui proses riba. Syarikatnya untung 1 bilion ringgit, gaji pekerja 800 ringgit. Orang kaya bertambah kaya, yang miskin papa kedana. Ini dia kata ciri orang kaya. Abu Lahab sebab itu tabat, ya, celaka si Abu Lahab ini kerana apa? Kerana riba dan zalimnya, menindas orang kaya, menindas pekerja dan di bawahnya. Itu ciri kedua. Ciri ketiga, orang berilmu, belajar tinggi, baik barat, baik belajar agama, tapi putar belik ilmu dia. Ciri ini ciri masyarakat jahiliah. Dia tak ikut kebenaran, dia ikut nafsu sewenang-wenangnya. Umpamanya kita dengar, sokong aku masuk syurga, tak sokong aku menentang Allah. Ini guna ilmu
Walaupun termasuk ilmu agama sekalipun, tidak mempertahankan kebenaran dan hak dan ajaran yang murni. Kita kena ingat. Ni sebelum kita cakap soal hijrah. Hijratun Nabi itu meninggalkan sistem dan budaya begini dan memilih yang baru. Sebelum pilih itu ada persiapan. Masalah negara kita karena berdegar-degar cakap Islamnya, jerit Allahu Akbar, fahamnya tidak. Kalau dia faham, dia tak boleh hina orang, dia tak boleh maki orang, dia tak boleh mencela orang. Dia mesti cari fakta dan bertindak mengikut fakta. Ini tidak setuju dengan dia. Orang yang dia hamun betul-betul sebagai penyangak, perasuah, penzina, semua sokong je dia, semua halal dan sah. Sudah, ini bukan tradisi dan budaya Islam. Dalam budaya ini mesti ikut kefahaman. Siapa ajar kita? Rasulullah SAW. Apa persiapan awal di Mekah? Kita baca Muzammil dan Mudaththir, ya. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Maknanya persiapan tu awal. Tough educational program that is still discipline. Maknanya kamu bangun dari kealpaan dan kecuaian dan tidur kamu, bangun dari kemalasan kamu, bangun daripada lembab kamu. Untuk apa? Warabbaka fakabbir. Dan terimalah bahawa yang besar itu Tuhan. Yang besar itu bukan wang, bukan orang kaya, bukan orang berilmu. Yang besar itu Allah Subhanahu wa taala. Warabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Dan bersihkanlah. Ulama tafsir bersihkan diri, bersihkan hati kamu. Kalau hati itu dengki, tengok orang berjaya sikit marah, tak boleh terima orang daripada kelompok lain, dia bukan kaum aku, dia bukan parti aku, dia bukan kabilah aku, dia bukan keluarga aku, dengki. Sebab itu asas dalam latihan Islam itu sebelum hijrah ingat persiapan di Mekah. Nabi Muhammad SAW train, latih biar ada disiplin dan semangat, ada peraturan, ada kebersihan jiwa dan diri. Ini yang disebut persiapan awal. Baik hijrah, persiapan hijrah. Nabi tak pindah gitu aja. Ini yang disebut strategi. Istilah sekarang, memiliki kaedah pelaksanaan bagaimana kita boleh bawa perubahan ini, dan persiapannya bertahun. Itu yang Bai'atul Aqabah Al-Ula, Bai'atul Aqabah Thaniyah, atau Bai'atul Aqabah yang kedua lah, Thani. Itu Ustaz, Thaniyah. Betul Ustaz ada ni. Saya mengaji seorang putih. Baik, jadi ada janji. Dan yang disebut bai'at kedua tu bai'at nisa. Ustaz betul lupa. Saya nak tanya yang tu. Jadi bai'ah di tempat Aqabah, Nabi Muhammad SAW menerima bai'ah sebagai orang Madinah, kata, kami terima kamu ya Muhammad. Datanglah, kami terima pimpinan kamu. Termasuk wanita. Sebab tu wanita tu jangan pandang remeh peranan wanita. Kerana wanita ini dalam hijrah Nabi Muhammad SAW iktiraf peranan wanita. Bai'ah awal-awal itu dengan wanita. Banyak lagi yang lelaki tak campur. Jadi wanita itu memperkuat. Jadi Islam daripada awal sebut Bai'ah Aqabah itu semua disebut Bai'ah Aqabah An-Nisa, Bai'ah wanita. Sebelum berlaku hijrah, kita belajar hijrah Nabi Muhammad SAW, kadang-kadang kita remehkan, kita lupa bahawa peranan wanita. Baik, lepas tu Rasulullah pindah? Tidak. Setelah orang janji, sumpah, taat, setia, tak boleh pakai lagi. Ni sumpah bai'ah ni, tak boleh pakai lagi. Rasulullah hantar dua orang, Abdullah ibni Umi Maktum dengan Mus'ab bin Umair. Itu Ustaz,
Ustaz kata tak, saya susah. Ni jangan kata pasal Perdana Menteri tanya kena setuju. Ini Perdana Menteri rakyat, ni bukan Perdana Menteri yang mesti kita terima semua. Kalau salah, salah lah. Baik. Tengok macam mana planning Rasulullah. Dia plan rencana strategi di Mekah itu bagaimana nak pindah satu hal. Tapi 2 tahun sebelum sudah siap dah. Abdullah ibni Umi Maktum ini seorang warak, hafal Quran, buta. Dia pengajar Quran. Dan ingat, Abdullah ibni Maktum ini dalam sejarah Al-Quran itu luar biasa. Allah iktiraf dia luar biasa orangnya. Sekali dia datang jumpa Rasulullah SAW. Rasulullah tengah sibuk nak runding dengan ketua-ketua kabilah Arab banyak-banyak lah. Macam saya ada Perdana Menteri, ni saya nak kena bercakap pasal Presiden Vietnam, saya dah gini. Lepas tu mari pula ketua cawangan nak berunding. Mana masa? Tak? Tapi ingat, pengajaran daripada Rasulullah SAW. Ada Abdullah bin Maktum, tunggulah dia nak jumpa Rasulullah. Rasulullah ni pembesar, bukan dia main-main, bukan dia cuai, bukan dia sombong, tapi keutamaan dia nak kena jumpa ni kabilah, ketua-ketua kabilah tunggu. Ditegur dalam Al-Quran, abasa wa tawalla an ja'ul a'ma. Itu tak? Maka maknanya dia berpaling. Rasulullah berpaling daripada Abdullah ibni Umi Maktum. Sudah faham tak? Dalam Islam ni, bila kamu pemimpin, ini Rasulullah, tambahlah kita ni. Sebab tu kadang-kadang saya pergi orang tengah nak jumpa sekejap. Mana gula nak jumpa daripada pagi pukul 10 pagi sampai tengah malam, mana? Tapi kadang-kadang saya takut juga. Rasulullah diperingatkan, jangan cuai walaupun orang ini nampak miskin dan buta, diberi pengiktirafan. Sebab itu bila saya jadi Perdana Menteri, apa pertama yang saya lakukan? Noktahkan kemiskinan tegar di seluruh negara ini. Tahun ini juga. Saya tak mahu orang kata bercakap dega-dega lah, hidup Melayu lah, perpaduan lah, hidup Islam lah, Allahu Akbar lah. Tapi sakau begitu juga. Orang miskin diingatkan. Saya mohon maaf, tak terlarat saya nak layan tiap orang yang jumpa saya. Tetapi saya cuba guna kuasa yang ada dengan kerjasama kawan-kawan saya, di mana Perdana Menteri Datuk Seri Zahid yang sealiran dan sehati, sejiwa dalam hal ini, tak ada masalah langsung dalam membuat perkara ini, iaitu tanya berapa orang yang miskin tegar ini, susu anak pun tak boleh beli, uniform sekolah pun tak cukup. Ya. Jadi orang-orang ini yang kita harus bantu. Jadi sebab itu, tanya berapa jumlah? 130,000 keluarga, dan kita bantu insya-Allah. Ini yang disebut apa? Menoktahkan kemiskinan tegar. Dalam parlimen ada daripada Pembangkang cakap soal Islam, tapi kata ini Menteri Kewangan, Perdana Menteri nak noktahkan. Mana ada? Dalam Islam itu ada miskin. Dan kau nak bayar zakat pada siapa? Tengok, cakap Islam berdega-dega, tapi dangkal ilmunya. Ya. Belajar pengalaman Umar bin Aziz, 2 tahun 3 bulan jadi khalifah, selesai masalah kemiskinan, urus zakat dengan baik, tidak curi dan sakar wang. Boleh dalam sejarah Islam ni ada masa diselesaikan masalah kemiskinan tegar. Siapa nak bayar zakat tak tahu dah pergi ke siapa. Semua dah naik pendapatan mereka. Dan kita nak buat, orang yang cakap Islam ni pula larang. Patut dia sokong. Ini sebab taat kepada parti itu mengatasi taat kepada kemahuan dan kehendak Islam. Berbeza, bertentangan dengan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan ketinggian Islam daripada semua yang lain. Jadi yang diutus oleh Nabi Muhammad SAW ke Madinah itu, masa itu Yathrib. Siapa? Abdullah ibni Maktum
Untuk ajar. Maknanya orang yang kita sokong ini, dia kena bagi kefahaman. Dia kata sokong Islam, sokong Nabi Muhammad SAW. Nabi kata, ya Alhamdulillah nak sumpah, ya bai'ah. Tetapi belajar dulu Quran. Faham betul-betul apa dia mesej Islam dan risalah Islam. Kemudian Mus'ab bin Umair yang juga menceritakan tentang peraturan dalam Islam ini. Barulah Rasulullah SAW setuju untuk hijrah. Ingat, persiapan di Mekah, persiapan mengajar di Madinah, baru setuju. Bila setuju, siapa yang terlibat? Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, anak muda. Jadi anak-anak muda jangan keliru. Anak muda itu peranan dia itu dalam strategi perubahan dan hijrah main peranan yang utama. Bukan setakat umpamanya pegang bendera, jerit-jerit. Tak cukup. Ikut dengan kefahaman. Kau tanya setuju sokong Anwar atau Pakatan Harapan atau UMNO Barisan Nasional, biar dengan kefahaman. Apa program mereka? Oh tak, kami akan tegakkan Islam dan jalankan Quran. Tanya pasal apa itu tak buat. Baru boleh jadi. Tanya 2 tahun lalu pasal tak buat. Tanya 2 tahun dulu pasal apa biarkan cabutan judi bertambah lebih 8 dari 22. Oh tak, bukan kami buat, orang lain buat. Siapa orang lain itu? Bukankah dalam kerajaan kamu? Saya pegang 8 bulan. Dalam seminggu pertama turun daripada 22 turun 8. Sempurna? Tidak. Ada masalah? Masih ada. Tapi itu yang setakat saya mampu buat. Peringkat awal. Ada tambahan? Tidak ada. Ada tindakan tegas terhadap perjudian haram? Ya. Ada rampasan? Ya. Ini barulah ukurannya amalan dan pelaksanaan. 5 taqulu ma la taf'alun. Jangan cakap tetapi tidak amalkan. Orang manusia ni biasa, dia terpukau dengan kata-kata. Kaya akan buat. Bila kamu ada kuasa, buat tidak? Itu yang ukuran dia. Bila ada kuasa, kenapa tak buat? Mana dia 355? Mana dia perjudian? Jangankan diharamkan, ditambah. Betul. Apakah ini fitnah? Tidak. Saya ada jawatan sekarang. Saya tidak boleh keluar kenyataan sembrono. Orang ukur, kita katakan percaya dengan apa yang Perdana Menteri bercakap. Sebab itu saya pertahankan. Sebab itu kalau saudara jangan habis ingat dia orang nak maki apa dia? Oh, Anwar ni bohong. Bohong apa? Anwar ni khianat Melayu. Khianat di mana? Saya tanya di parlimen, sampai sekarang belum jawab. Anwar ini engkar Islam. Di mana bagi tahu sekejap? Tak ada. Habis tak ada lah. Anwar pakai capal. Ya. Anwar pakai songkok pergi luar negara. Saudara, saya orang Melayu. Dulu masa Tunku Rahman, Tun Razak keluar negara, mesti bersongkok. Kamu Menteri Melayu ke Menteri Cina, kamu mewakili Malaysia. Apa salah saya bawa balik budaya itu? Yang kamu nak marah, sakit hati sebab apa? Sakit hati sebab kamu tak menteri. Muka macam kamu, janganlah jadi menteri di Malaysia. Ya, itu memang sakit hati. Saya ada alasan. Saya cakap Anthony Loke. Saya cakap dengan Alexander, yang Kristian, yang Budi, saya kata, you mewakili negara. Masa Tunku Rahman dulu begitu. Bila keluar negara, dia bawa image Malaysia. Dan kita bawa. Esok saya ke Vietnam. Bila main perbarisan, seluruh TV Vietnam tu terpancar. Dia tengok Perdana Menteri Malaysia yang mesti bersongkok. Apa salah nak sakit hati sebab apa? Oh, dia pergi mana-mana naik itu, dia angkat tangan. Saya tengok orang lain boleh ikut sekarang ni. Tapi beza. Saya angkat tangan masuk, saya lawan Mahathir.
Orang lain angkat tangan, jangan lawan Sultan Selangor. Jangan. Ada had dia. You kritik, caci Perdana Menteri ni. Macam-macam, hari-hari maki. Saya ambil tindakan. Tidak. Habis kalau saya saman di mahkamah, atau saya buat laporan polis. Saya tak ambil tindakan, saya tak guna akta hasutan. Tapi kalau caci raja, saya dah jawab. Itu hak dia. Kerana raja itu, dia above politics. Raja ni bukan ketua parti. Dia ketua negeri. Dan ketua negara. You nak main-main peleceh-peleceh, boleh. Jawablah. Oh, ini Perdana Menteri dan Kabinet, dia dah takut kepada kami dan oleh itu salah guna kuasa. Ni. Kalau saya dikritik, saya ambil tindakan. Dah lama dah saya ambil. Kalau ikut kadang-kadang geram, aku dah perosok dalam lokap dah. Tapi saya tak boleh. Sebab saya kata, negara ini negara hukum. Siapa siasat? Polis. Habis siasatan, siapa dakwa? Dia hantar ke peguam negara. Pengeluaran puas hati, dakwa. Siapa hukum? Pergi ke mahkamah. Kes ini sudah tahu. Yang lapor siapa? Ramai yang lapor. Yang lapor Dewan Diraja Selangor. Marah Dewan Raja, pergilah marah. Nak marah kat aku siapa? Pusing. Saya pasal ketua polis ada. Aku tidak sadar ni lah. Kemudian, oh dia tak, kami tak hina Sultan Selangor. Tak apalah. Jawab dari mahkamah. Sultan Selangor anggap itu penghinaan. Sebab itu Sultan Selangor sahkan Dewan Diraja buat laporan. Dia kepada Sultan Selangor sendiri buat kenyataan. Dia tak puas hati. Kes tak selesai. Kalau raja kata kes tak selesai, siapa yang kena berselesai? Polis lah. Itu yang polis ambil tindakan. Kalaulah polis ambil tindakan, dalam kes itu saya tengok ragu, saya akan panggil ketua polis negara. Kalau dia rasa, saya akan panggil, ni apa pasal? Tanya dia. Ya, saya Perdana Menteri, saya akan buat tu. Saya tak mau zalim kepada siapa. Jangan bimbang lah. Ya. Orang PAS ke orang bersatu. Jangan bimbang, saya tidak akan zalim kerana saya tahu apa dia sengsara duduk dalam penjara. Tetapi, kalaulah dia buat, kalau dia kata, dia kena jawab. Tak boleh, dia banyak sangat. Dan masalah dia boleh bercakap, pernah mencarut pun. Dan orang yang dengar tu, betul-betul. Agong tak pernah pun kata perpaduan. Satu Malaysia tahu Agong sebut tubuh kerajaan perpaduan. Muhyiddin dan Ustaz Hadi tolak. Saya di situ di istana. Dia panggil saya pula. Saya kata dah Agong titah. Bagilah peluang saya bincang dan buat cari jalan. Tak mudah. Kan kalau saya kata ya, Datuk Seri Zahid UMNO tak setuju, tak jadi juga. Jadi saya kata kita dengar. Kemudian panggil Datuk Seri Zahid. Datuk Seri Zahid jawab gitu. Baik, kita gunding dulu. Itu dia. Satu Malaysia tahu. Dan dalam ucapan pemerasmian yang pertama, Agong ucap tahniah kepada kerajaan perpaduan. Masih orang kata tak ada. Tak ada sebut. Kamu, saya nak cakap kasar tak boleh, saya Perdana Menteri. Kalau dulu berdaerah Sulaiman tahulah. Kalau dulu habis aku lunyai aku bagi. Tapi sekarang ni tak boleh. Sabar no. Ya, bagi contoh. Baik. Itu saya balik pada soal negara hukum. Kerana ini yang ditegakkan. Kita kadang-kadang hijrah ni kita bercakap asing. Hijrah itu pengorbanan. Hijrah itu perjuangan. Itu habis balik. Tidur. Tak ada kaitan kita. Di mana pengorbanannya? Di mana perjuangannya? Di mana keadilannya? Di mana perpaduannya? Itu ingat. Sedap lagu tu. Tapi penyanyi tadi JJ. Saya tengok live tadi. Mujur dia kata, itulah kerja Perdana Menteri, duduk tengok live lagu. Iyalah, aku dengar Agong dengar, apa salah kamu ni? Dia pun sakit hati juga. Oh, dia pakai baju Melayu. Sampit ni, sampai di dalam, baju di luar. Puan ni marah juga. Penyakit puan ni tu tak? Apa salahnya? Saya selesa macam ni. Sekali itu berebut, saya pergi ke istana
Kedah sekali, secara agung sekali. Lalu saya ikutlah protokol pakai dalam. Saya pakai dalam je tadi. Saya pakai di luar. Agung tak ada apa pun. Itu isteri, style baru. Itu ya. Itu saya sebut, tuanku, ampun tuanku. Ini style Melayu asli. Dulu, kau tengok filem-filem P.Ramlee dulu. Semua baju Melayu di luar. Saya ni peminat P.Ramlee. Tapi tak apa nak dalam lah. Nak pakai songkok, nak pakai kepiah, nak pakai terbang, pakailah. Jangan nak maki orang. Ini masalah kita begitu. Dia tak ada modal. Makna saya syukur Alhamdulillah. Apa dia? Dia tak boleh kata, Anwar dah ambil tanah. Anwar dah ambil syarikat. Anwar dah ambil saham. Anwar dah sakau. Tak pernah dengar. Alhamdulillah. Tapi berani dia sebut macam tu. Ni, mata-mata menteri. Bos-bos Sulaiman dulu ni. Tak ambil gaji. Patutlah dia tak ambil gaji. Dia kaya. Ni, orang lebih kaya daripada aku. Tun Mahathir, Tun Daim, gaji dia ambil. Saya tak ambil betul. Sebab apa? Saya kata, gaji Elon Parlimen ada. Kereta Proton ada. Kapal terbang pun ada. Bukan saya punya lah, kajak punya. Jadi, sementara rakyat ni banyak susah, tak payahlah. Saya ingat muda ke? Saya pun ada isteri, ada anak. Saya pun nak happy juga. Kerja kuat. Saya kerja ni, bukanlah kata saya banyak orang lain kerja, tapi kerja sungguh-sungguh. So, orang tahu. Mak Sabu dia, kalau star pun dia kata, dia tu si Anwar nak peringat, dia dekat 76 lah. Bila dia kerja macam umur 40, tak boleh. Slow lah sikit. Dia kesian ke saya. Tapi tak apa, sebab saya pun tunggu lama jadi Perdana Menteri ni, tahu tak? Rancang, boleh saya kata, boleh jadi Perdana Menteri ni nak buat apa? Buat ni. Banyak nak buat kerja. Janganlah sakit hati dengki pasal apa. Kalau saya curi duit rakyat, marah saya. Kalau saya bohong, tak tolong orang miskin, marah saya. Kalau saya tak bantu pendidikan, kesihatan, boleh tegur saya. Kalau saya tak bawa pelaburan, itu boleh. Tapi kita buat. Sedekah upaya. Saudara, saya jadi Perdana Menteri dalam keadaan mana? Hutang negara 1.5 trilion. Siapa ambil hutang? Ni tambah baru ni 2-3 tahun pun. Sampai jadi 1.5 trilion. Salah ke hutang? Tak salah. Hutang untuk apa? Tun Razak almarhum yang pertama buat hutang. Dia hutang daripada Bank Dunia. Tun Razak hutang untuk apa? Buka Felda. Tun Razak hutang untuk apa? Jalan luar bandar. Tun Razak hutang untuk apa? Sekolah-sekolah luar bandar ni yang bercambah. Masa itu sekolah rendah aja luar bandar, sekolah menengah tidak ada. Itu jasa Tun Razak almarhum. Kita tak marah. Tapi hutang nak buat gedung, nak buat Twin Tower, nak buat sebesar, nak buat. Siapa kena bayar? Ni anak-anak muda yang kena bayar. Inilah yang kita nak pesan. Tanggungjawab. Dan saya nak bagi tahu saudara, ini tanggungan saya. Saya bukan komplain. Saya nak kata ada. Saya nak hutang lagi, saya tak mau hutang. Sebab apa? Hutang terlalu banyak. Saya tak mau anak-anak besok maki hamun kita. Bagi bapa-bapa jadi pemimpin, dia sapu semua. Fadlina. Menteri Pendidikan tengok. Tengok saya punya Menteri Pendidikan. Beda lah dengan dulu kan. Orang pun bergaya. Petah lagi. Asal agama kuat. Kerja pun bagus. Kalau orang tak ambil exam, dia beritahu tak ambil exam. Dia tak tutup-tutup. Berapa puluh ribu? 30. Tak ambil periksa sebab miskin. 15,000 tak ambil periksa, 15,000 tak daftar. 30,000. Kita sekarang tanggungjawab. Saya terima kasih sebab dia cari orang itu yang boleh ambil periksa, ambil sekali lagi. Kalau tak boleh, pergi ke Tibet. Selamatkan anak-anak Melayu majoriti dan India yang kecil daripada ini. Jadi yang Melayu, yang India ingat ya. Belakang Tiban ada apa? Dia tak sokong jaga. Dah lah mari dengar hijrah. Mana ada saudara fikir? Di Malaysia ni, mana ada satu parti yang boleh tarik
yang Melayu, yang Cina, yang India dengar hijratun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita je boleh buat alhamdulillah. Sebab itu kita tidak hina. Tadi dalam tazkirah, sebelum hijrah, hijrah awal, Ja'far bin Abi Talib dah kena tekanan kuat sangat di Mekah. Nabi kata hijrah ke Habasyah. Habasyah ni Ethiopia sekarang ni, yang mana orang raja, orang kulit hitam lah. Habasyah, Ethiopia. Dan ada negeri pecahan kecilnya Eritrea. Nama kota besar Eritrea itu yang Muslim majoriti, nama kota dia Asmara. Kena Asmara, pergilah situ. Jangan buat kacau di sini. Baik. Bila jumpa Ja'far pergi, dia dibagi perlindungan oleh Maharaja Najasyi. Apa berlaku? Rombongan daripada Mekah, Quraisy pergi nak protes kepada raja. Pasal apa? Bagi perlindungan. Orang ni penjahat, orang ini pemecah belah, orang ini semualah menentang. Ni yang dihantar Abu Musa Asy'ari. Ada ingat? Kalau tak salah saya, Musa Asy'ari. Boleh cek ni, Google tengok. Kalau tak salah Abu Musa Asy'ari. Dia petah. Dia kata panggil Ja'far dari golongan Islam. Tengok orang Islam ni, dia kacau kami. Dia tolak agama ibu bapa kami. Maharaja Najasyi ni siapa? Agama apa? Tahu tak agama apa? Dia agama Kristian, Nasrani. Agama Nasrani bagi perlindungan kepada Islam. Di sejarah ni boleh lah. Kalau kita kata ada masa orang Kristian serang Islam, perang, betul. Ada tak masa orang Nasrani bantu orang Islam? Pun betul. Cerita yang semua yang benar. Ini beza kita. Jadi kalau kita mau orang Nasrani di Malaysia, saya nak orang Nasrani yang baik macam Maharaja Habasyah Najasyi. Jangan orang Nasrani yang pergi serang kita, tembak kita, rampas negara kita. Barulah kita lawan. Saya nak tanya Nasrani mana di Malaysia yang perang dengan kerajaan ni? Tak ada. Jadi janganlah panggil dia Darul Harbi. Amr bin As. Amr bin As, bukan Musa. Ya. Amr bin As yang pergi jumpa Maharaja Najasyi dan challenge. Jadi Maharaja cakap, okey, kalau gitu boleh sabar. Bolehlah kamu orang Islam ni boleh hantar balik ke negeri kamu. Ja'far kemudian langkah ke depan. Tuanku Maharaja Najasyi, boleh saya bercakap sikit? Ya. Baru dia cerita, kami ini, tengok diplomasi dia. Dia tak quote Al-Quran yang menyebut tentang Isa anak Tuhan yang didakwa oleh sebagian orang Kristian. Dia quote tentang surah Maryam. Bagaimana orang Islam itu memuliakan Maryam dan anaknya itu Ruhul Qudus. Mana para? Ini yang dia kata diplomasi, kebijaksanaan. Ni kita pergi, kita nak berdaya je, bergaduh lah. Pilih yang boleh membawa perpaduan. Kemudian dia ada faham, dia ada baik kita, dia bacalah Quran. Pendirian kita tentang keesaan Tuhan, yang qul huwallahu ahad dan sebagainya. Baik. Jadi saya nak bagi cerita ni, hijrah ni hubungannya. Satu peristiwa saja. Kalau kita faham konteks dia, tak jadilah pahaman dangkal, bergaduh, benci, hina orang, cerca orang seperti mana yang berlaku sekarang. Ini saya nak sebut. Jadi bila sampai di Madinah, dalam hijrah, apa dia keputusan? Saya kata pertama, anak muda Sayyidina Ali. Kedua, wanita Asma binti Abu Bakar. Wanita ni bukan semua, dia tak boleh, orang perempuan ni tak boleh sebab orang perempuan dia bocor rahsia. Kita dia dengar sikit, dah panjang, tak boleh. Tak, dalam tradisi Islam tidak begitu. Ada orang seperti Asma binti Abu Bakar yang dipercayai oleh Rasulullah SAW, tahu rahsia perpindahan, logistik, dan main peranan untuk menyediakan makanan, minuman. Kemudian Abu Bakar Siddiq, orang yang dewasa, yang sangat dikasihi oleh Rasulullah dan dipercayai. Siddiq, ya, dipercayai. Perlu. Kemudian
Bukan Islam. Saya masih kecil-kecil belajar pasal hijrah, tak pernah saya dengar peranan bukan Islam dalam hijrah. Tapi rupanya ada. Abdullah bin Uraiqih. Uraiqah saya dengar. Uraiqah. Ini dia ikut dia punya mazhab. Uraiqih. Ini bukan Islam. Macam mana Rasulullah? Satu perjalanan yang rahsia diminta orang bukan Islam itu campur bersama. Ada peranan. Jadi jangan musuh semua. Apa dia buat? Kerana Abdullah Uraiqih ni susah, tapi dia nama mudah sikit. Uraiqih. Dia tahu logistik jalan ni. Dia pakar. Ini lorong ini, lereng bukit ini, naik ke sini, ini ada gua, cerita. Oleh kerana dia ada kepakaran itu dan dia amanah dan boleh dipercayai, maksud Rasulullah tugaskan dia, bagi tahu mana jalan. Kalau orang kafir ini yang bukan Islam semuanya tak boleh dipercayai, bagaimana Rasulullah guna orang ini dalam pasukan dia? Jadi jangan marah saya kalau saya ambil DAP. Mana boleh ambil kafir? Dia ambil gerakan tak apa. Gerakan. Ini susah dia. Apa saya setuju semua pandangan DAP? Tak. Ada pandangan DAP banyak saya setuju, ada juga saya tak setuju. Tapi siapa ketua? Saya ketua. Kita bincang-bincang, saya kata ni tak boleh. Tetapi yang baik kita jalankan. Abdullah Abu Uraiqih pun peranan yang sama. Logistiknya. Ini saya lama dah tak syarah ni tau. Ini Tanjung Karang dia luar biasa. Betul. Tadi saya bercakap macam saya dulu dari zaman Nabi pun lagi lah. Itu alhamdulillah, terima kasih ya, terima kasih. Mana bagus orang menung dia yang baik juga sebenarnya. Ramai yang baik betul. Alhamdulillah. Dia bila ada sahabat kita boleh bergurau sahabat dia. Baik. Tak apalah, jadi hijrah. Yang lain detail dah tahulah. Yang kena sakitnya, taatnya Abu Bakar Siddiq tu, tak apa, okey. Saya nak simpulkan, bila dah tubuh kerajaan umat Madinah itu, yang Rasulullah buat pertamanya apa? Masjid. La masjidun ussisa ala taqwa. Masjid itu tahu. Sebab tu sederhana dan miskin sekali, tetapi bersih. Kerana ketakwaan. Dia tak beda dengan golongan munafik yang diraran wa kufran, itu lain. Itu maknanya saya rumuskan pertama masjid. Masjid itu apa? Ini satu lagi dia marah. Tak dapat tauliah lah. Tak boleh cakap Islam lah. Cakap Islam boleh. Cakap politik pecah belah tak boleh. Siapa punya keputusan? Keputusan raja. Bukan Perdana Menteri. Orang dapat tauliah, tak tahu tauliah, jangan marah. Saya tak dapat tauliah, marah. Bukan. Ini keputusan raja. Ada tak satu dua keputusan tu yang saya rasa boleh dikaji? Boleh. Kalau rasa orang tu layak, dia tak melampau, tapi dia katalah tak dapat tauliah, boleh rayu. Nak minta saya sokong dia, saya boleh sokong. Kalau dengan kepaduli yang Maha Mulia Raja Sultan Selangor, boleh. Dia dengar. Saya ada hubungan. Tak ada masalah. Tapi yang nak tuduh ini semua kerja kita. Nak syarah pun tak boleh. Nak mengajar pun tak boleh. Tak betul. Yang tak boleh apa? Memecah belahkan. Kerana masjid itu innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Dia tak? Ada ustaz ni susah. Maknanya memakmurkan masjid, tanggungjawab kita. Baik. Untuk apa? Man amana billah. Dia tak sebut untuk pecah belah. Untuk percaya kepada Allah dan hari akhirat. Wa aqamas salah. Dirikan salah. Dan zakat. Bayar zakat. Kalau itu dilakukan, walam yakhsha illallah, tak takut
melainkan kepada Allah. Saudara, tak boleh kita guna masjid. Ni guna masjid, hukum orang tu, kafirkan orang. Kata ikut kami saja, kerana kami saja betul, orang ni tak betul. Tak betul. Saya Syekh Abu Bakar, ulama hadis terkemuka di dunia hari ini, buat syarah dah 5 jilid syarah Imam Bukhari. Tak ada langsung dia ajar kita untuk musuh dengan orang. Dia kata baik, kena bercakap baik dengan orang Islam, kena ajak orang bukan Islam faham. Saya kenal baik marhum Syekh Dr. Yusuf Al-Kharadawi. Minggu sudah 2 anak dia datang, bawa kitab 115 jilid pesan ayah dia, wasiat ayah dia sebelum meninggal, tolong bagi 1 set pada Anwar, 1 set ke Anwar, 1 set ke Erdogan, 1 set ke Amir Khatar. Ya, saya kata syukur alhamdulillah. Dia buat 4 set, 1 untuk keluarga, 1 Amir Khatar kerana dia dibagi perlindungan di Qatar, 1 set Erdogan kerana Erdogan itu dianggap pemimpin baik, 1 set kepada Al-Fakhir Anwar Ibrahim. Ya. Tak pernah saya dengar, berpuluh kali saya berjumpa, puluh buku dia saya baca, tak pernah dia hina orang, cerca orang, hukum orang. Dan kita biarkan atas nama kononnya kita nak bawa Islam. Tak betul. Bagilah peluang dengar apa yang kita buat. Noktah kemiskinan nombor 1. Kedua ini Fadlina ada. Saya kata Fadlina, ni sekolah anak-anak kita kan. Ada tak sekolah tandas rosak? Ada di Tanjung Karang. Banyak. Ingat ni Perdana Menteri tandai. Jadi saya bagi tahu, saya nak semua sekolah anak-anak kita. Anak sekarang cucu saya di Kuala Lumpur, sekolah diatur semua elok. Ini ditanya, saya berhenti baru ni nak sampai ke Sekincan, berhenti Kuala Selangor tengok sekolah, 2 sekolah kebetulan. Taklah teruk sangat, tapi dia punya pintu tu saya pergi ke balai polis IPD di Kuala Selangor itu, tengok lantai ni macam mana, tanya OCPD macam mana. Dia kata kami nak kena repair tu sini. Dia kata berapa, tak cukup 10,000. Lulus sekarang juga 10,000. 10,000. Kalau dia minta 1 juta, saya kata tunggulah kejap. Tapi untuk Fadlina, Kementerian Pendidikan dan Zaliha Kesihatan, berapa saya luluskan untuk klinik dan sekolah? 1.4 bilion ringgit. Untuk apa? Untuk tandas sekolah kita, untuk bumbung kalau bocor, untuk fan yang tak berjalan, untuk dinding. Ini yang kita buat. Salah ke mana lagi? Sebenarnya salah sebab dia nak rebut kuasa saja. Dan masa kamu ada kuasa, apa sebab tak buat? Saya nak tanya orang ni, yang kamu berdega-dega cakap, apa sebab tak buat? Oh, kita sedang memikir baru ada ketah nak buat. Ni, aku dah 3 bulan jadi Perdana Menteri dah boleh buat. 3 bulan. Bukan 33 bulan. Betul. Bukan saya marah CPD yang kerja. Dah polis kena jaga, yang main apa. Baik. Saudara, itu dia yang kita lakukan. Yang lain apa? Saya pergi Lok Sawi, rumah tentera. Ada tak anak-anak yang masuk tentera? Ada tak? Ada? Baik. Tengok rumah tentera, ya Allah teruk. Pergi ke Bagan, kerana TUDM selalu kadang-kadang kalau saya nak pergi ke seberang, saya turun guna TUDM. Bagan, Batu Earth. Tengok rumah teruk, kadang bocor, tandas rosak, pintu tak sesuai. Jadi saya tengok macam mana nak suruh. Kemudian saya dapat laporan Eskom, Lahad Datu, polis, tentera, kerja, sabung nyawa, ada yang mati. Tapi rumah pun tak sempurna. Jadi, salahkah saya ambil tahu itu semua? Ini yang saya buat keutamaan dia. Nak marah apa? Nak lantik orang lain, lantiklah. Jangan ugut saya. Kalau rasa Anwar tak bagus, nak pilih orang lain, pilihlah. Itu hak kamu. Nak undi dah, saya undi. Tapi saya nak bagi tahu, dengar. Jangan dengar fitnah. Anwar ni khianat, dia bohong.
Dia tak buat kerja. Hari-hari dia pergi bersyarah aja. Saya hari Sabtu Ahad ni hari ni. Pada hari ni hari cuti. Isnin sampai Jumaat di office. Saya berhenti sebelum sembahyang Jumaat pergi warung. Dia kata Perdana Menteri ni asyik makan di warung. Pun salah. Makan di restoran pun tak betul. Ya. Kemudian Sabtu Ahad yang dialog dengan mahasiswa tu Sabtu Ahad. Pasal apa tak boleh? Saya kena dengar. Baik, balik tadi pasal polis dengan tentera. Eskom Lahad Datu, anak polis, sekolah dia kemudahan, rumah dia teruk. Saya bagi kelulusan segera 40 juta. Rumah polis, tandas dan sebagainya. Saya luluskan 160 dari 200 juta semuanya. Sementara, ini sementara, cukup tak cukup? Saya suka banyak repair lah. Nak repair rumah belum boleh lagi. Repair lah tandas dengan pintu dulu. Tentera, saya bagi 200 juta. Rumah. Ya ini yang katakan prihatin. Ambil tahu orang susah. Kita nak suruh kerja. Kalau ada, ada pembunuhan, ada kes rompak. Apa mana? Polis lambat itu. Kami komplain macam-macam. Tapi nak ambil tahu kebajikan dia tidak ada. Jadi supaya ditengok jangan hilang undi polis tu. Gua. Dia masih hak masing-masing. Tapi faham. Tapi ini dia. Jadi kalau sebut hijratun Nabi Muhammad SAW, apa yang saya belajar itu penting. Ia gunakan amanah itu untuk baik. Sudah macam-macam orang hentam Datuk Seri Zahid pasal kes lama dia. Biar dia hadapi di mahkamah. Tapi saya nak beritahu 8 bulan kita dalam kerajaan. Saya cek PDRM tu bagi laporan kalau ada kes jenayah ke sama menteri rogol ke. Pasal ada kes dulu ketua menteri benarnya kes tak situ. Ataupun SPRM saya panggil. Ada tak kes? You pantau menteri pejabat. Oh, ada orang pejabat. Okey, suruh berhenti segera. Berapa orang? Pegawai kadang kita okey. Pegawai nak jumpa menteri ya, bagi 10,000 jumpa. Ada saja kes begitu, lapor saja. Saya minta berhenti segera. Saya tanya ada kes yang melibatkan menteri atau pembesar polis atau tentera? Belum ada. Saya syukur alhamdulillah. Karena kalau ada saya minta berhenti serta merta. Baik. Ini yang kita buat nah. Kita nak hijrah ni hijrah ke mana? Hijrah pembaharuan. Hijrah islah mastata'tu. Islah kebawa kebaikan, perubahan ke arah kebaikan untuk selamatkan negara. Selamatkan orang Melayu di negara ini. Yang ramai miskin Melayu. Tapi dia bercakap, ini kami jaga negara Melayu. Hampa jaga. Paling ramai miskin di tanah Melayu, orang Melayu. Dia cuma di kalangan yang paling miskin orang India. Sebab tu saya ambil berat. Orang India lah sini ya, India. You tak sokong jaga. Nah ini I bagi facts. Tu saya cakap kalau Anwar tak ada bagi kat orang India, tak betul. Noktah kemiskinan Tegar, saya settle, saya tak kira kaum. You miskin Tegar, tak ada susu nak beli, tak ada uniform untuk anak sekolah, saya bantu semuanya tanpa kira kaum. Walaupun majoritinya orang Melayu dapat, betul. Itu dasar. Ini repair sekolah. Sekolah Tamil di Kuala Selangor, ada tak yang rosak? Fadlina, make sure. Jaga menteri yang good saja. Baik. Jadi ini saya nak sampaikan malam ini. Saya cakap panjang. Ya, dan ini malam ni memang betul. Saya cakap relax. Ya, zaman ni sebagai tak tahu lah apa ni. Tak ada kopi kot. Apa? Saya tak tahu. Dah bukan dia bubuh apa-apa. Saya cakap dah macam semangat dah. Ketum ke apa tak ada. Ini yang polis ada jangan main aku. Saya Perdana Menteri didapati bersalah kerana minum air ketum. Mampu jangan mencari pasal itu tak ada. You check tengok. Terima kasih banyaklah saudara. Ini saya Kampung Raja Musa ni saya tak lupa lah insya-Allah. Ini saudara,
8 bulan saya di Perdana Menteri, banyak program saya pergi. Tapi pergi yang memang teratur punya lah. Ya, Perdana Menteri pergi kan. Oh, ni itu dengan kemah ni je lah. Tanjung Karang ni paling baik lah di Tanjung Karang ni. Yahya ni satu fikir. Saya kalau sakat Presiden Keadilan tak apa, Perdana Menteri you bagi kemah macam ni je ke? Dia tak sempat. Okey. Tak payah lagi ya. Tu Ketua UMNO bahagia ada. Baik. Tapi saya happy. Alhamdulillah. Ini kerana saya tengok kemesraan. Saya masuk tadi pun nampak kawan-kawan. Ada kemesraan, itu penting. Tak apalah. Saya ini dah bercakap. Katalah Saudara Ketua, no, saya tak setuju, saya nak pilih sokong parti lain. Itu hak susah. Tak usah gaduh lah. Tak usah benci. Tak usah. Dan saya dah terang dah. Ini yang sedang buat dan akan buat. Saudara tak setuju, tak apalah. Tapi buat apa nak gaduh sama-sama kita? Buat apa nak tunjuk benci? Buat apa nak hukum? Orang kena tangkap tu, ni anu orang suruh. Tak. You ingat Ketua Polis Negara tu dia ikut? Tak, dia ikut peraturan. Dia siasat. Kalau siasatan tak lengkap, you tak cara dia. Saya nak beritahu, polis buat siasatan, hantar di atas, hantar. Okey, hantar ke Pegawai Negara. Pegawai Negara tengok, tak cukup, hantar balik. Ya, berapa kali kena hantar balik? Peraturan dia. Tapi kalau kes yang jelas, jawablah. Ni sekarang ni kes curi nadir bumi, rare earth di Kedah. Oh, ini fitnah. Fitnah apa? Tengoklah, memang hilang betul. Ni korek-korek hilang. Ya, dia kata, tak fitnah. Tak tengok gambar ni. Dia tak boleh. Undang-undang negara kita, kerajaan negeri kita, Selangor, dia bagi tanah ini untuk orang Lombong. Dia boleh. Tapi hak kelulusan Lombong itu kuasa kerajaan persekutuan. Tapi di sana dah habis dah daerah Lombong. Hilang dah. Bukan sikit. Bukan dia puluh-puluh juta, ratus juta dah. Hilang. Saya kata tindakan tegas, saya tak peduli siapa. Katalah tetap Ketua Keadilan terlibat. Nasib dia lah. Dia tengok nama Yahya Syari dapat masuk tu. Masuk. Bukan kerja saya. Belum tahu kan. Jadi janganlah kata kita hukum. Tak betul. Ini masalah kita. Bila kita ikut kabilah parti ni, kita hilang kewarasan kita. Tak tunggu pun tunggu fakta, tengok. Bolehkah kita benarkan? Kita minta secawan dia bagi satu ekor perli. Janganlah sindir saya macam tu. Baik. Jadi saya nak akhir. Tapi saya nak beritahu turun terang lah. Kabare. Buku semangat ya. Saya hari ini saya tak saya tak cakap rasmi sebagai Perdana Menteri, tidak. Saya cakap sebagai seorang sahabat dan saya syukur alhamdulillah gembira datang. In fact Azizah ni tak pernah dia tegur saya, tapi dia ingat saya, dia kata rehatlah sikit bang, malam ni ada ruang sikit, rehat sekejap. Tu dia mesej ya. Bagilah suami aku rehat sikit. Tapi saya fikir kalau tak datang susah nak cari waktu masa lain. Jadi saya alhamdulillah syukur. Terima kasih. Dan kalau ada terkasar apa, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.